sebagai salah satu inisiatif untuk menangani masalah internet ini. Seterusnya, baiklah, berikut merupakan bahagian yang kedua iaitu masalah. Murid mengalami masalah untuk memahami fungsi setiap golongan kata yang seterusnya menyebabkan murid tidak berupaya untuk mengaplikasikan golongan kata dalam ayat dengan betul serta mengalami kesukaran untuk mengklasifikasikan golongan kata dengan tepat. Oleh demikian, kami telah menghasilkan satu Kigoka ini yang berfungsi untuk membantu murid-murid untuk memahami ataupun mendalami kegunaan atau fungsi yang betul terhadap satu golongan kata ini. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada saudari Hasmira selaku pembentang kedua bagi pembentangan inovasi ini. Baiklah, terima kasih saudari Natasha. Kita terus kepada DSKP sebagai landasan kepada penghasilan Kigoka ini. Kita merujuk kepada standard kandungan 5.1 iaitu supaya murid dapat memahami fungsi dan dapat menggunakan golongan kata mengikut konteks. Dan bila kita merujuk kepada standard pembelajaran 5.1.3 iaitu murid dapat memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata adjektif mengikut konteks, dan juga 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Dan terdapat beberapa pecahan dan melalui DSKP ini kita dapat mengetahui betapa pentingnya untuk Kigoka ini dalam mengajarkan tentang aspek golongan kata kepada murid selaras dengan masalah yang telah kita teliti sebentar tadi. Seterusnya, jadi baiklah, untuk manual video ataupun lebih kepada menerangkan lagi fasa yang seterusnya iaitu action, kita akan melihat video ataupun manual penggunaan kit Kigoka ini. Golongan kata yang telah kami sediakan dapat digunakan. Baiklah, pertama sekali kita akan buka kit golongan kata ini dan kita boleh lihat bahawa kit golongan kata ini terbahagi ke beberapa bahagian, iaitu yang pertama adalah bahagian hadapan, yang berwarna hijau, dan bahagian yang kedua adalah bahagian yang berwarna kuning. Kita akan lihat dulu di mana murid-murid terlebih dahulu akan menggunakan bahagian hadapan ataupun bahagian yang berwarna hijau, di mana di bahagian ini tersedianya beberapa kod QR yang dapat diimbas dan diakses oleh pelajar. Pelajar untuk mengakses nota ataupun video nota bagi golongan kata. Sebagai contoh, kita akan cuba imbas kod. Nah, di sini murid akan pergi kepada nota bagi kata kerja di aplikasi YouTube. Setelah itu, murid-murid akan setelah selesai mengimbas QR code dan pergi kepada video yang telah disediakan di aplikasi YouTube, aktiviti akan diteruskan melalui penggunaan Kigoka pada bahagian yang kedua ataupun pada bahagian yang berwarna kuning, di mana murid-murid atau pelajar-pelajar akan melihat video lagu DDM Friends yang telah disediakan. Murid-murid akan mengimbas dan pergi kepada aplikasi YouTube untuk melihat video DDM Friends. Membawa merupakan kata kerja. Dia diletakkan dalam sampel kata kerja. Baiklah, setelah selesai menonton video lagu DDM Friends,
friends itu tadi, murid-murid akan mengelaskan perkataan-perkataan ataupun yang terdapat golongan-golongan kata yang terdapat dalam lagu Didi and Friends ke dalam sampel-sampel telah disediakan. Jika kita lihat pada bahagian belakang ataupun bahagian berwarna hijau, adanya kad perkataan dan dalam kad perkataan ini terdapatnya perkataan-perkataan yang terdapat dalam lagu Didi and Friends tadi. Setelah murid-murid akan mengambil kad perkataan ini dan akan meletakkannya ke dalam sampel mengikut golongan-golongan kata yang tepat. Sebagai contoh, panjang merupakan golongan kata adjektif. Jadi murid-murid akan memasukkannya dalam kata adjektif. Nana merupakan golongan kata nama. Jadi murid-murid akan memasukkannya ke dalam. Terusnya setelah selesai, murid-murid akan pergi kepada bahagian berwarna hijau semula dan di sini kita melihat adanya kuis untuk dijawab oleh murid-murid. Jadi murid-murid perlu mengimbas pergi kepada website dan di sini ada kuis yang telah disediakan berkenaan dengan golongan kata. Bukan itu saja, kami juga menyediakan nota-nota dalam bentuk manual sekiranya tidak dapat mengakses kod QR di mana kami sediakan kad. Mari belajar menggunakan Kigoka di mana dalam ini adanya nota-nota tentang kata golongan kata seperti kata tugas, kata adjektif, kata kerja dan kata nama. Mana murid-murid boleh menggunakan nota ini untuk memahami dengan lebih lanjut tentang golongan kata. Ialah itu saja penerangan tentang penggunaan kit golongan kata iaitu Kigoka. Terima kasih. Jadi sekian saja pembentangan inovasi bagi kit golongan kata daripada kumpulan kami, kumpulan JAT. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan JAT atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang kita beralih pula kepada sesi soal jawab bersama panel hakim. Dipersilakan. Kumpulan JAS, kumpulan JAS saya mula dulu Puan Zaida. Boleh. Boleh nanti Puan Zaida. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan ada background music. Okey, ucap terima kasihlah dan tahniah kepada kumpulan JAS. Apa maksud JAS tak tahu JAS ni kalau letak kumpulan betik pun sedap juga tu kan. Kumpulan durian ke. Kemudian nama inovasi Kigoka maksudnya kit golongan kata kan. Ini lebih kepada saya ingat ini adalah inovasi yang diambil daripada kajian tindakan kumpulan kan, kajian tindakan kan. Jadi yang saya tengok keseluruhan inovasi ini saya tak nampak dia punya kelainan daripada yang pernah saya tengok sebelum ni lah. Terutama dari segi penggunaan kit itu. Mungkin anda dah belajar tentang 3052 kan, kit dalam pendidikan kit dalam pendidikan seni dalam pendidikan. Dia ada buat kit-kit macam tu lah. Jadi boleh terangkan pada kami tak apa kekuatan menggerakkan kit tadi tu yang bagaimana kit itu boleh membantu dengan begitu besar impaknya untuk murid-murid lebih menguasai golongan kata. Macam tadi kan yang saya nampak anda hanya mengalihkan penanda tu ke kiri ke kanan ikut dia punya pergerakan. Kemudian di belakangnya ada satu golongan kata lah. Contohnya kata adjektif, di belakangnya ada contoh-contohnya.
Jadi adakah itu boleh membuat satu perubahan yang besar untuk pelajar menguasai kemahiran atau pengetahuan tentang golongan kata ni? Juliana Iba nak jawab atau saya nak jawab? Iba? Saudara Syafiq pun boleh juga. Okey, terima kasih. Terima kasih atas soalan yang diberikan oleh Dr. Hasnali itu tadi. Bagaimana ingin mengukur keberkesanan ini? Sebenarnya jika anda lihat, jika para penonton lihat video itu tadi, bergema suara saya. Kenapa bergema? Jika anda lihat video itu tadi, saya terangkan untuk Kigoka ada dua bahagian. Bahagian hadapan adalah bahagian yang mana pendedahan-pendedahan mengenai golongan kata itu diletakkan, iaitu QR code itu. Kemudian satu lagi bahagian adalah bahagian latihan. Ini yang mungkin kita kurang nampak tadi sebab video dikabur. Bahagian seterusnya adalah bahagian latihan, yang mana di tengah-tengah bahagian kedua itu adalah video yang menjadi landasan kepada latihan itu tadi. Jadi apabila murid melihat video itu tadi, dibantu oleh aktiviti untuk mengelaskan perkataan-perkataan yang disediakan di dalam setiap box itu tadi, kotak itu tadi. Ini akan membantu murid untuk kiranya apabila mengklasifikasi maka mereka tahu fungsi. Jadi macam mana mereka nak tahu fungsi itu? Pada awal itu mereka harus scan QR code yang ada di bahagian hadapan, belajar dahulu. Itu kiranya bantuan untuk mengukuhkan lagi. Kalau kiranya yang diletakkan di kelas kan itu tidak salah, maka murid boleh melihat lagi video tersebut untuk mengetahui apa sebenarnya kata nama, apa sebenarnya kata kerja, begitu. Ini bukan sahaja itu, malahan untuk kiranya kita nak mengesan bahawa murid betul-betul faham apa yang dibelajar, ada juga kuis tadi diletakkan di dalam Kigoka itu tadi yang boleh di-scan juga melalui QR code. Dalam kuis itu tadilah kalau para hakim melihat laporan kami, kami letakkan jadual untuk berapa pencapaian pada asal murid sebelum mereka menggunakan Kigoka dan berapa pencapaian mereka selepas menggunakan Kigoka. Maka kuis itu bertindak sebagai pentaksiran terhadap pemahaman mereka selepas menggunakan Kigoka itu tadi. Jadi macam yang Encik katalah, mungkin ada yang tidak berbeza daripada yang lain, tetapi compilation daripada maklumat-maklumat yang kami gunakan sebagai akses kepada murid, senang mereka akses, adalah bagi kami untuk menyenangkan mereka melihat maklumat-maklumat berbanding daripada terpaksa menunggu guru untuk menerangkan satu persatu mengikut modular dan silibus dan begitu. Saya rasa itu saja daripada saya. Dia menyimbas tu kan, waktu dia scan tu, menyimbas QR code tu, dia pakai apa? Diguna apa? Mengimbas tu guna telefon lah, Cik. Telefon. Dan boleh tak aplikasi ni digunakan, dilaksanakan menggunakan telefon bimbit? Dapat tak? Boleh. Sebab itulah dalam laporan kami letakkan bahawa inovasi Kigoka ini tadi, penggunaannya adalah dua versi. Yang pertama, murid boleh mengakses QR code itu menggunakan telefon bimbit ataupun mengakses maklumat tersebut menggunakan telefon bimbit untuk scan maklumat tersebut. Tetapi andai kata kami mengambil kira bahawa mungkin ada beberapa murid, suara saya masih bergema ke? Jelas sekali, teruskan. Jelas, okey. Mungkin ada beberapa murid yang tidak ada akses terhadap internet misalnya ataupun telefon. Jadi kami menyediakan dalam video itu tadi, kami menyediakan satu kad maklumat ringkas dengan maklumat-maklumat tentang golongan kata dengan penerapan grafik yang menarik dan sebagainya yang ringkas supaya murid mudah faham. Jadi dia boleh belajar melalui satu internet itu tadi dengan mengakses QR code. Jadi sekiranya tidak dapat mengakses, maka mereka boleh menggunakan kad maklumat itu. Macam Puan Zakiah cakap tadi, adakah aktiviti menggunakan Go Kakit ni? Go Kakit ni. Betul tak Go Kakit? Kigoka Okey, bukan macam mana. Kigoka ni adakah dia ini sesuai untuk secara individu ke ataupun memang disetkan untuk berkumpulan?
Ia bebas nanti. Sebab itu kami tidak nyatakan ia individu ataupun kumpulan. Ia bebas. Kalau kiranya guru ingin menggunakannya untuk kerja kumpulan, boleh, mereka boleh mengakses beramai-ramai. Kalau seorang-seorang boleh bawa ke rumah, pergi ke rumah, kiranya akses secara sendirian pun boleh. Yang penting saya nak katakan, ini saya nak terangkan sekali lagi. Bagaimana Encik kata, yang Encik tanya tadi, bagaimana ia betul-betul boleh membantu. Saya kira sebab adanya penerapan teknologi itu tadi, kita tahu bahawa murid-murid sekarang ini dia lebih minat kepada benda-benda macam video. Jadi kita tahu juga bahawa murid-murid ada kelainan dalam gaya pembelajaran. Ada auditory, ada videolistik. Jadi video-video tersebut sebenarnya membantu mereka untuk merangsang mereka mudah faham terhadap apa yang ingin disampaikan dalam maklumat-maklumat golongan kata itu tadi. Ia tidak kiranya membaca sahaja, ada penerapan video, audio dan sebagainya mengikut gaya pembelajaran masing-masing. Baiklah, itulah dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya, Puan Zaida, meneruskan lagi jika ada. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sebenarnya tidak berapa faham juga sebenarnya tentang inovasi ini, walaupun saya baca laporannya berulang kali. Sebab dalam laporan tidak dinyatakan objektif dengan persoalan, dengan soalan sebenarnya kalau anda lihat balik memang tidak ada. Okey, apa objektif dia dengan jelas? Okey, selain daripada membantu memahami apa nama tu, okey, golongan kata. Tadi Syafiq ada menyatakan ada perubahan. Okey, sebelum dia menggunakan kit dengan selepas dia menggunakan kit. Okey. Sebelum dia menggunakan kit, mereka ada 3 orang sampel sahaja, sikit sahaja. Okey. So responden 1 pada awal dapat skor 3, responden 2 dapat skor 3, responden 3 dapat skor 4. Tetapi yang menjadi persoalan saya, responden 1 dan 2 mendapat skor 3 sama, tetapi markah mereka berbeza. Seorang dapat 230, seorang dapat 270. Itu satu persoalan lah. Sebab dinyatakan jumlah soalan itu, tetapi mungkin ada markah yang berbeza-beza bagi setiap soalan, mungkinlah. Okey, tetapi 3 soalan yang betul itulah. Itu yang kedua. Kemudian kenapa ia dibuat dalam bentuk produk dan bukannya digital? Itu je soalan saya. Okey. Okey, menjawab soalan yang soalan markah tadi itu. Markah sebenarnya kuis ini kami gunakan aplikasi WordWall. WordWall itu kuisnya apabila dijawab bukan sahaja markah betul yang dikira, tetapi masa juga. Cepat atau lambat mereka menjawab, itu yang menjadi markah. Sebab itulah Dr. Puan melihat ada perbezaan walaupun 3 soalan itu betul tapi ada perbezaan markah. Itu satu. Yang kedua, mengapa diletakkan sebagai produk tidak kepada digital? Yang pertama adalah kami mengambil kira bahawa tidak semua murid ada akses untuk kiranya maklumat digital. Itu yang pertama. Sekiranya selepas ini tidak ada pandemik lagi di sekolah kiranya, jadi produk itu boleh digunakan. Ataupun walaupun kiranya saya katakan tadi tidak semua mereka boleh mengakses, jadi mereka yang tidak ada akses internet itu boleh mengakses produk tersebut secara langsung. Jika ada internet, jika ada akses yang lebih baik, ianya satu bonus. Sebab itu kami letakkannya sebagai satu produk. Sebab mengambil kira beberapa keadaan-keadaan ataupun masalah-masalah facility, accessibility daripada murid-murid itu sendiri. Jadi itu jawapan saya. Okey, terima kasih kepada pembentang. Cuma saya tak nampak tadi, sebab itu saya tanya tentang markah sebab saya tak jelas pada objektif sama ada mereka boleh menjawab dengan betul ataupun dengan betul dan mengikut kepantasan yang kepantasan diambil kira, sebab tidak jelas pada objektif inovasi itu dan juga soalan-soalan yang ingin dijawab ketika melaksanakan inovasi. Saya rasa ruang itu tidak ada dalam laporan anda. Ada beberapa lompang yang wujud dalam laporan yang diberikan bila saya perhatikan dan kaitkan dengan pembentangan itu.
sebab kita juga merujuk kepada laporan-laporan yang dihantar kemudian bersama video yang dibentangkan. Okey, tapi tahniahlah sebab telah berjaya menghasilkan produk yang boleh diguna dalam keadaan pandemik dan juga tanpa ataupun sekiranya pandemik itu sudah selesai dan murid boleh belajar secara bersemuka lah. Okey, tahniah, terima kasih kepada kumpulan ini. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih diucapkan kepada Puan Zaida dan Dr. Hasnali atas komen serta maklum balas yang telah diberikan sebentar tadi. Tahniah juga diucapkan kepada kumpulan JAS atas inovasi yang telah dihasilkan. Baiklah, kumpulan yang seterusnya ini terdiri daripada 4 orang puteri memiliki daya imajinasi yang tinggi. Moto mereka Think Crazy, Be Magical and Empire. Dengan inovasi yang dinamakan teknik peri, kita persilakan kumpulan TUMOS. Terima kasih moderator. Baiklah, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya ucapkan kepada Dr. Hasnali dan Puan Zaida. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan inovasi kumpulan kami. Boleh beritahu saya kalau tidak dengar suara ya? Baik, Saira. Adakah suara dapat didengar? Ya, semua dapat dengar, silakan. Okey. Saya video belum keluar dekat skrin. Ya? Video belum ada dekat skrin lagi. Belum ada video. Sudah adakah? Oops. Sudah adakah? Maaf. Belum lagi. Kalau kat saya belum lagi. Ha? Belum lagi. Kenapa? Hai. Dari tadi kah tidak nampak? Ya, dari tadi. Ingat kamu tengah present.
Astaga. Saya present dari tadi. Astaga. Okey. Boleh nampak sekarang? Maaf. Boleh Saira, tak apa. Teruskan. Okey, dah. Jadi kita teruskan sajalah kan? Dari awal Saira. Dari awal. Okey, baiklah. Tak ada bunyi, Sai. Suara Saira, audio. Suara tak ada. Sekejap. Ada suara kah? Maaf. Saya minta tolong dengan EJK Technical boleh? Untuk bentang? Boleh Saira. Maaf semua. Tak apa. Dah nampak slide? Belum? Audio? Sudah nampak slide? Okey. Sudah nampak slide? Video, maaf. Sudah. Sudah. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Kami daripada kumpulan Atomos Magical Mind of Selenial, Crazy, Be Magical and Empire akan mempersembahkan sebuah inovasi yang bertajuk teknik peri. Dan teknik peri ini kami akan persembahkan menggunakan kaedah pusar 3X. Tanpa membuang masa, kita beralih kepada fasa yang pertama iaitu problem, di mana masalah yang wujud adalah berkaitan tentang kata tugas dan masalah yang kami fokuskan dalam kata tugas ini ialah kata pemeri. Jadi untuk membuktikan bahawa masalah tentang kata pemeri ini wujud, kami telah menggunakan 3 kaedah iaitu yang pertama melalui soal selidik dalam Google Form bersama 100 orang responden. Kemudian kami juga melakukan temu bual bersama guru SK dan guru SNK dan kami juga mengkaji jurnal iaitu daripada Khairul Taufik dan Nur Hashimah 2017 dan Nur Suhaila Cepa et al 2017. Dan berikut merupakan dapatan daripada kaedah-kaedah yang kami gunakan. Yang pertama, melalui Google Form kita dapat lihat berdasarkan graf tersebut seramai 76 responden mendapat markah kurang daripada 50 dan manakala 24 orang responden mendapat markah dalam lingkungan 50 hingga 75 markah. Jadi kita dapat simpulkan bahawa terdapat 76 daripada 100 orang responden masih keliru tentang penggunaan kata pemeri yang betul dalam ayat. Dan dapatan melalui temu bual juga kami mendapati bahawa Cikgu Rachel iaitu guru SK mengatakan bahawa terdapat masalah penggunaan kata pemeri dalam kalangan murid iaitu murid masih keliru, kurang faham dan lemah menguasai golongan kata iaitu kata pemeri.
Kemudian Cikgu Mazia juga yang merupakan guru SMK turut mengatakan bahawa pelajar kerap kali melakukan kesalahan dari segi kata pemberi khususnya dalam penulisan. Kemudian dapatan melalui jurnal yang pertama iaitu kajian Khairul Taufik dan Rashima menunjukkan bahawa terdapat penggunaan kata yang menyimpang daripada rumus atau peraturan yang telah ditetapkan melalui sumber akhbar yang telah mereka kaji. Dan kajian Nur Suhaila Cekpa et al. 2017 turut menunjukkan bahawa terdapat kelemahan penggunaan kata pemberi yang sangat-sangat membimbangkan, di mana penggunaan adalah di tempat ialah sebanyak 3% dan penggunaan adalah pada permulaan ayat atau di hadapan kata kerja sebanyak 97%. Jadi kenapa masalah ini berlaku adalah disebabkan oleh kekeliruan penggunaan kata pemberi yang seterusnya menyebabkan pengguna-pengguna bahasa Melayu tidak dapat membezakan penggunaan kata pemberi yang tepat dalam sesebuah ayat. Jadi masalah ini kami letakkan di dalam zon biru, iaitu untuk menyelesaikannya perlu masa terdekat, dan peringkat masalah ini kami letakkan pada peringkat luar organisasi kerana melibatkan guru, pelajar dan kaki tangan awam. Dan adakah masalah ini berlaku di dalam kawalan atau luar kawalan? Kami mengatakan bahawa masalah ini masih berada dalam kawalan kerana masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan inovasi yang sesuai. Dan implikasi sekiranya masalah ini tidak diatasi dengan segera, maka masalah ini akan mempengaruhi kemahiran literasi murid, khususnya kemahiran membaca dan menulis. Seterusnya beralih pula pada fasa yang kedua iaitu unpack. Yang ini ialah perkaitan masalah yang dihadapi dengan DSKP Bahasa Melayu tahap 1 iaitu tahun 3 dan tahun 5. Standard kandungannya ialah 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 5.1.4 memahami dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata pemberi. Jadi melalui inovasi ini kami ingin merealisasikan salah satu daripada tunjang KSSR iaitu komunikasi, iaitu penggabung jalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berkomunikasi. Maka pemahaman dan penguasaan pelajar terhadap kemahiran bahasa dapat dipertingkatkan secara optimum semasa berada di sekolah maupun di luar sekolah. Terusnya ini ialah punca masalah yang telah kami kenal pasti. Yang pertama ialah kurang memahami penggunaan kata pemberi yang sesuai dalam ayat. Yang kedua, tidak peka dengan penggunaan kata pemberi yang betul. Yang ketiga, lemah dalam menggunakan golongan kata. Yang keempat, mengalami kekeliruan untuk membezakan konsep kata pemberi. Dan yang terakhir, tiada alat ataupun kaedah yang konkret untuk membantu pelajar memahami kata pemberi. Ini ialah kumpulan sasaran kami. Bagi yang pertama, kategori existing customers ialah murid sekolah rendah dan sekolah menengah, dan juga pelajar universiti dan juga siswasa. Bagi kategori soon to be ialah peniaga, penganjur pameran, artis, ahli politik, pemandu pelancong dan pemuzik jalanan. Bagi kategori refusing ialah warga emas, orang celik IT dan orang buta huruf. Bagi kategori unexplored ialah orang OKU, syarikat penerbangan dan perkapalan dan juga pejabat agama. Jadi objektif inovasi ini adalah untuk membantu mengenal pasti penggunaan kata pemberi dalam ayat dengan betul, dan yang kedua ialah untuk memudahkan pemahaman terhadap kata pemberi dalam kalangan pelajar dengan menggunakan teknik peri. Jadi soalan yang boleh diajukan ialah bagaimanakah penggunaan kata pemberi dapat dikenal pasti dengan betul dalam ayat, dan yang kedua sejauh manakah teknik peri dapat memudahkan pemahaman terhadap kata pemberi dalam kalangan pelajar. Seterusnya, kita beralih pula kepada fasa ketiga iaitu fasa suggest. Dalam fasa ini, saya akan menerangkan tentang ciri-ciri inovasi kami. Inovasi ini berbentuk proses yang menggunakan langkah-langkah. Antara ciri-ciri inovasi ini ialah mudah digunakan, bersifat mesra alam, menggunakan berlainan kerana menerapkan unsur jadual sifar matematik, mudah difahami, ringkas dan selamat digunakan. Selain itu, inovasi ini juga mampu mengasah pemikiran yang kritis untuk menganalisis penggunaan kata pemberi yang betul. Ini merupakan lakaran penghasilan jadual teknik peri. Ini pula merupakan lakaran prototipe bagi inovasi kami. Bukan itu sahaja, pengguna juga tidak perlu mengeluarkan sebarang kos untuk menghasilkan dan menggunakan inovasi ini. Pengguna hanya perlu menggunakan pensel dan pembaris untuk melakar jadual tersebut. Inovasi ini juga dapat meningkatkan kefahaman murid tentang penggunaan kata pemberi yang betul dalam ayat. Dengan menggunakan inovasi ini, murid akan dapat membezakan penggunaan kata pemberi yang tepat dan sesuai dalam sesebuah ayat. Murid hanya perlu merujuk jadual teknik peri yang telah dibina untuk menentukan sama ada kata pemberi itu sesuai ataupun tidak dalam sesebuah ayat tersebut. Dari segi penggunaan sumber pula, murid hanya perlu menghasilkan jadual teknik peri secara individu sahaja atau mereka boleh merujuk kepada rakan ataupun guru untuk membantu mendapatkan kefahaman yang lebih lanjut. Akhir sekali, pengguna inovasi ini dapat menjimatkan masa untuk menyelesaikan masalah kata pemberi dengan merujuk jadual teknik peri yang telah dibina. Hal ini kerana murid hanya perlu membina jadual teknik peri kemudian dirujuk apabila mereka hendak menjawab soalan berkaitan dengan teknik
berkaitan dengan kata pemberi atau mengalami kekeliruan untuk menggunakan kata pemberi dalam ayat. Guru juga turut dapat mencapai objektif pembelajaran dalam tempoh masa yang lebih singkat kerana guru dapat menggunakan baki masa yang ada untuk mengukuhkan lagi pengetahuan murid. Baiklah, kita teruskan kepada fasa yang keempat iaitu action. Kita lihat dahulu prototip bagi inovasi ini. Guru atau murid akan melakar jadual yang bersaiz 3 baris dan juga 5 lalur. Kemudian, masukkan simbol tambah pada baris 1, lajur 1. Dan pada lajur 1, masukkan kata nama, kata semi nama, kata adjektif dan kata nafi dalam baris 2, 3, 4 dan 5. Kemudian, masukkan pula kata pemberi ialah pada baris 1 dan lajur 2. Pada lajur 2, masukkan simbol betul, salah, salah, salah pada baris 2, 3, 4 dan 5. Kemudian, masukkan kata pemberi adalah pada baris yang pertama dan lajur yang ketiga. Pada lajur yang ketiga, masukkan simbol salah, betul, betul, salah pada baris 2, 3, 4 dan 5. Kemudian, perhatikan ayat yang berkaitan dengan kata pemberi. Seterusnya, kenal pasti golongan kata selepas kata pemberi dan murid akan merujuk jadual yang telah dihasilkan untuk mengenal pasti sekiranya kata pemberi yang digunakan adalah betul atau salah. Sekiranya tanda betul terdapat dalam jadual, kata pemberi tersebut boleh digunakan. Sekiranya tandanya salah, kata pemberi itu tidak boleh digunakan. Ini adalah prototype bagi jadual teknik peri. Kita lihat pula hasil analisis penggunaan teknik peri. Jadi hasil analisis kumpulan kami mendapati bahawa penggunaan teknik peri berkesan dalam kalangan murid tahun 3 dan juga tahun 5 untuk membiasakan penggunaan kata pemberi ialah dan adalah dalam sesebuah ayat. Hal ini demikian kerana berdasarkan hasil analisis ini, terdapat peningkatan markah murid-murid selepas menggunakan teknik peri. Hasil daripada analisis kami mendapati bahawa plus bagi teknik peri ataupun kelebihan teknik peri ialah jadual teknik peri mudah dipahami, jadual teknik peri juga menyeronokkan dan mudah untuk murid membiasakan penggunaan ialah dan adalah. Selain itu, jadual teknik peri juga menarik dan juga sistematik. Namun kelemahan ataupun minus bagi jadual teknik peri ialah jadual teknik peri ini sukar untuk diingati dan sukar untuk ditafsir makna jadualnya. Selain itu, jadual teknik peri juga sukar untuk ditentukan golongan kata. Jadi improvement ataupun penambahbaikan yang kami cadangkan untuk membaiki kelemahan jadual teknik peri ialah menghasilkan sebuah lagu akronim peri untuk membina jadual dan juga menghasilkan formula untuk mentafsir jadual dan juga kami akan menambahkan label pada jadual teknik peri. Ini adalah jadual terkini hasil daripada penambahbaikan tersebut. Hasil penambahbaikannya, kami telah menghasilkan sebuah lagu ini adalah lagu yang telah kami hasilkan bagi memudahkan penggunaan ataupun penghasilan jadual teknik peri. Dan kami juga menghasilkan formula untuk merujuk jadual seperti ini. Ialah ataupun adalah tambah kata nama, kata semi nama ataupun kata nafi dan sebagainya. Jawapan yang betul ataupun salah. Fasa 5, reflect. Hasil outcome melalui pemerhatian adalah disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku, pemerhatian dijalankan hanya ke atas seorang murid tahun 3 dan murid menggunakan teknik peri untuk menyelesaikan 5 soalan subjektif berkaitan kata pemberi dan didapati murid dapat menjawab ke-5 soalan dengan mudah dan pantas. Lagu akronim peri juga berjaya memudahkan murid membina jadual dan murid lebih seronok mempelajari kata pemberi dengan adanya lagu akronim peri. Seterusnya, hasil outcome melalui ujian Google Form. Kesimpulan dari dapatan jumlah markah yang diperoleh 20 orang responden adalah 174 markah daripada 200 markah dan min purata yang ditunjukkan adalah 8,7. Purata yang lebih rendah menunjukkan keberkesanan inovasi yang lebih tinggi. Markah lulus adalah 5 markah ke atas dan 20 orang responden berjaya mendapat 5 hingga 10 markah. Hal ini menunjukkan bahawa 100% responden menggunakan inovasi teknik peri ini untuk menjawab soalan-soalan tersebut dengan jayanya. Hasil outcome melalui temu bual pula. Temu bual telah dibuat dan mengedarkan soalan subjektif dalam bentuk Google Form. Secara ringkasnya, soalan yang ditanya adalah berkenaan keberkesanan dan manfaat inovasi yang kami hasilkan kepada pengguna. Melalui ujian Google Form, kami dapat melihat hasil keberkesanan inovasi melalui ketepatan penggunaan kata pemberi oleh responden. Hasil outcome melalui temu bual iaitu kesimpulan dari hasil dapatan yang kami peroleh. Melalui temu bual yang dibuat, kebanyakannya responden menjawab sangat setuju untuk setiap soalan dan kesimpulannya responden turut bersetuju bahawa inovasi kami dapat memudahkan murid dan dapat membantu murid untuk menggunakan kata pemberi dengan betul. Impaknya pula pada kesan jangka panjang, inovasi dapat dilihat lebih kepada penggunaan bahasa Melayu yang betul pada pelajar pada masa hadapan dan ia tidak hanya terhad kepada alam persekolahan saja tapi ia juga memberi impak apabila menginjak alam pekerjaan nanti. Misalnya dalam urusan surat menyurat kerana kesalahan kecil seperti kata pemberi dapat diminimumkan. Seterusnya, effectiveness. Analisis hasil dapatan melalui ujian Google Form menunjukkan bahawa peningkatan dari segi markah dan kemahiran menggunakan kata pemberi dan temu bual yang dibuat juga responden sangat bersetuju dengan hasil inovasi ini. Dapatlah dirumuskan bahawa inovasi ini sangat berkesan untuk mengenal pasti dan memahami penggunaan kata pemberi yang betul. Fasa ke-6, do. Extend, extra dan extraordinary. Dan dalam extend, replikasi, video yang telah kami muat naik melalui pelbagai platform media sosial akan dapat memberi manfaat kepada para pendidik untuk dilaksanakan semasa PDPR dan kami telah memperluaskan kami punya inovasi melalui sharing iaitu di platform YouTube, Twitter, Facebook dan Instagram dan video ini boleh diakses tanpa mengira masa dan tempat. Research pula, hasil dapatan daripada Google Form, temu bual pemerhatian dan ujian yang telah dianalisis dapat nilai tambah yang menyokong pencapaian inovasi kami. Manakala copyright, perlindungan hak cipta
terhadap inovasi teknik peri masih belum boleh dilaksanakan kerana inovasi ini juga masih mempunyai kelemahan di beberapa bahagian dan perlu dibaiki pada masa hadapan nanti. Dan ini merupakan kami kongsi di platform-platform media sosial. Secara keseluruhannya, di kajian ini kami berharap agar inovasi teknik peri dapat memberi manfaat dan membantu golongan pendidik, terutamanya guru dan murid yang mengalami masalah berkaitan kata pemberi ini. Justru dapatlah disimpulkan bahawa inovasi teknik peri ini merupakan satu kaedah atau idea yang memberi faedah kepada guru dan murid, terutamanya dalam subjek bahasa Melayu. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada maaf atas kesilapan yang berlaku. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan TUMOS atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang kita beralih pula kepada sesi soal jawab bersama panel hakim. Dipersilakan. Boleh saya mula dulu, Doktor? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya pun mengah tahu dengar pembentangan tu. Saya rasa macam saya dikejar-kejar. Okey. Sampel ini, responden ini berapa umur sampel ni? Responden tu Puan kami ambil dalam murid tahun 3 dan tahun 5 sebab kami fokus tadi kan di SKP tahun 3 dan tahun 5 ya. Jadi responden tu kami ambil tahun 3 dan tahun 5. Okey. Sebelum tu saya nak ucapkan tahniah lah sebab dia punya laporan tu sangat detail. Okey, sebab itu mereka punya isi pembentangan tu sangat banyak dan mereka bekerja dengan masa, berlawan dengan masa lah. Okey, yang ditetapkan. Yang dalam apa nama tu, dalam laporan evidence tu kan, yang pemilihan sampel kajian dipilih secara rawak bagi responden peringkat umur 9 hingga 20 tahun. Itu untuk apa? Itu evidence kan untuk menunjukkan bahawa masalah tentang golongan kata tugas tu wujud. Jadi itu mula-mula kami belum fokuskan masalah tu untuk siapa. Jadi kami ambil random untuk kami mau buktikan bahawa masalah tu untuk betul-betul wujud bukan saja dalam kalangan murid tapi kita dapat tengok dari kajian kami soal selidik dalam Google Form tu, responden tu dia wujud juga dalam masyarakat umum kita. Okey, jelas. Okey, soalan yang kedua saya nak tanya. Okey, salah satu yang bagusnya inovasi ini, pelajar tu boleh membuat CV dia sendiri kan. Okey. Adakah pelajar itu memerlukan pengetahuan sedia ada dalam 4 kategori kata ni lah. Kata nama, kata sendi nama, kata adjektif ataupun kata nafi ataupun macam mana dia membuat CV tu. Saya ada sedikit tak berapa faham bahagian itulah. CV tu dia buat sendiri ataupun perlu pengetahuan sedia ada dalam aspek ini. Sebab bila dia buat CV tu ialah tu pada kata nama adalah tu pada sebelum kan dia ada terima satu set soalan. Kemudian dia buat jadual itu. Adakah dia perlu dia perlu ada pengetahuan tentang kata nama yang dinyatakan sebelum dia menjawab soalan itu? Kalau dia tak ada pengetahuan, bolehkah lagi dia menjawab soalan itu? Sebab itu macam satu syarat untuk menggunakan inovasi ini. Itu pandangan saya lah kalau ia betul lah. Mungkin perlu dijelaskan lagi dengan detail. Itu je. Okey, terima kasih Puan. Jadi untuk menjelaskan soalan Puan tadi tu, jadi jadual teknik peri ni kami wujudkan untuk memudahkan murid tu membezakan golongan kata pemeri ialah dan adalah. Jadi contohlah misalnya dalam kelas tu ataupun dalam PDPR sendiri cikgu sudah ajar mereka tentang kata pemeri. Jadi untuk membantu dorang membezakan antara dua kata pemeri tersebut, dorang akan menggunakan inovasi inilah teknik peri. Tapi untuk menjawab soalan Puan tadi, adakah mereka memerlukan pengetahuan awam? Jadi, kalau Puan perasan tadi dekat bahagian PMI plus minus dan improvement, kami ada bagi tahu juga kekurangan dia murid tu sukar untuk membezakan golongan kata
kata. Maksudnya diorang sukar membezakan golongan kata nama, kata sendi dan sebagainya. Jadi penambahbaikan dari sana kami tambah label. Jadi macam contoh golongan kata nama tu kami sedia bagi tahu label kata nama ni sebenarnya untuk orang, benda, binatang dan sebagainya. Kalau kata sendi nama ni untuk perkataan di, daripada dan sebagainya. Kami maksudnya di sana untuk sekiranya murid tu tidak mempunyai pengetahuan umum tentang kata-kata jenis golongan kata tu, jadi kami bantu dengan labelkan dalam jadual tu. Macam tu Puan. Okey, terima kasih jelas. Okey. Saya sambung Tania. Sambung sebab tidak lama-lama lagi. Saya ingat soalan yang diberikan oleh Puan Zakia tu dah merangkumi semualah. Cuma saya tak perasan pula yang di ITA ni ada ramai juga pembentang-pembentang robotik yang bercakap laju macam Doraemon dan itu kemahiran yang boleh dibuat kajian juga tu, inovasi tu macam mana nak bercakap laju mengejar masa. Okey, secara keseluruhannya bagus. Cuma yang paling dominan sekali kan, saya ingat Puan Zakia pun setuju dengan pendapat saya ni. Memang orang selalu keliru dengan dua kata pemberi ni, iaitu ialah dan adalah. Ini yang lebih dominan, selalu salah. Okay? Jadi macam mana inovasi ini dapat berkesan mengatasi masalah ini? Ialah, adalah. Yang kita je, kalangan kami pun sama juga, tenaga pengajar, pelajar-pelajar di sekolah, anda sebagai pelajar IPT, IPG bersama juga. Itu macam mana? Macam mana inovasi dapat membantu ni? Taklah kita ini bukan penilaian lah. Ini cuma nak minta pendapat je. Jadi semua pendapat diterima. Soalan Encik tadi itu yang macam mana aplikasikan dengan orang selain murid kah? Bukan. Macam mana kita nak mengatasi masalah kekeliruan yang orang salah guna perkataan ialah dan adalah ni. Sebab kan anda mengkaji benda ini kan secara keseluruhannya. Jadi memang itu pun menjadi masalah yang jelas dominan sekarang ni. Jadi macam mana inovasi teknik Ferry ni boleh membantu benda tu? Dengan membina jadual kemudian merujuk jadual tu lah. Contohnya, jadi teknik Ferry ni kami gunakan kan tadi kami sudah bina satu jadual tu. Jadi contohlah macam dalam golongan pensyarah, misalnya dalam menulis surat. Lepas tu dorang baca satu ayat ni, dorang lupa, dorang keliru mau guna ialah kah adalah. Jadi dorang akan bina jadual Ferry tu dan rujuk jadual Ferry tu. Konsep penggunaan dia kalau bagi saya sendiri secara personal untuk murid dan semua tu sama je penggunaan dia. Cuma kalau dapat macam Puan Zakia cakap tadi ada sifir khas. Contohnya contohnya saya katakan bagaimana nak rapatkan kata majmuk antara bangsa, tanda tangan, macam mana kita nak tahu tu. Okey, jadi formula ni senangnya ada 15 ataupun 16 perkataan kata gabung tu yang memang dah established. Lain daripada itu dijaraklah. Macam tu. Tapi kalau adalah dan ialah ni boleh buat macam tu, jadi orang boleh rujuk serta merta. Lagi bagus kalau dapatlah kan. Jadi lain kali saya sarankan kalau dapat kumpulan ni berdasarkan awak punya inovasi ni kan, fokus kepada satu yang kecil tu ialah dan adalah saja. Kemudian cari satu kaedah pantas macam mana kita nak merujuk. Ada bentuk sifir ke, bentuk formula ke, macam mana lah. Begitu. Itu sajalah. Yang selainnya ini kajian ni baguslah, sangat menarik. Tania. Terima kasih Doktor. Tania. Terima kasih Puan. Terima kasih Panel Hakim atas komen dan maklum balas yang telah diberikan sebentar tadi. Tahniah juga diucapkan kepada kumpulan TUMOS atas inovasi yang telah dihasilkan. Baiklah.
Kumpulan yang terakhir ini terdiri daripada 3 orang ahli berusaha mencabar diri untuk berkreatif menjadi moto yang sering dipegang oleh kumpulan ini bagi menghasilkan inovasi-inovasi yang hebat dengan inovasi yang dinamakan peribahasa turbo. Kita persilakan kumpulan The Minds. Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar Faiz. Okey, kejap. Ada nampak tak? Ada Faiz. Ada, okey. Okey. Ada dengar tak? Ada Faiz. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada para hadirin. Jadi pada kali ini kumpulan kami iaitu kumpulan The Minds yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Farah Nadia binti Wana dan juga ahli seperjuangan saya iaitu Empanai Fung Juke dan juga Muhammad Nur Faizmi bin Rasman akan membentangkan inovasi kami yang bertajuk Peribahasa Turbo. Baiklah, moto bagi kumpulan kami ialah berusaha mencabar diri untuk berkreatif. Okey, pada mulanya kami akan merungkai problem untuk inovasi kami. Jadi seperti yang para hadirin dapat lihat, problem ini terdiri daripada WEWZSIL, iaitu yang pertama ialah what ataupun boleh dikenali sebagai apa. Jadi masalah berkaitan dengan inovasi kami ialah penggunaan peribahasa dalam kalangan murid-murid tahap 2. Jadi kami tekankan untuk murid-murid tahap 2 bagi evidence pula iaitu bukti. Ianya terbukti dalam sebuah jurnal kajian yang ditulis oleh Khairul Anam dan Wan Ruzana pada tahun 2021. Bagi why pula iaitu kenapa masalah ini penting diatasi kerana yang pertama ialah ianya memperkayakan pengetahuan seni bahasa terutamanya peribahasa. Yang kedua pula ialah mampu membolehkan masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu seni bahasa pada masa akan datang. Yang ketiga pula ialah mampu memartabatkan bahasa Melayu dengan lebih baik. Bagi zon pula iaitu zon, masalah ini masih dikategorikan di zon kuning. Seterusnya, bagi kontrol iaitu kawalan, masalah ini masih berlaku dalam kawalan. Bagi level iaitu peringkat, masalah ini berlaku pada peringkat masalah peribadi luar organisasi iaitu terdiri daripada kalangan murid berumur 10 hingga 12 tahun. Bagi implikasi pula, jika akibat daripada tidak dibantu untuk masalah ini ialah yang pertama ialah penguasaan seni bahasa akan menjadi semakin berkurangan dalam kalangan murid. Yang kedua pula ialah keindahan bahasa akan semakin pudar dan juga yang ketiga ialah usaha mempertabatkan bahasa Melayu semakin dipinggirkan. Baiklah, seterusnya kami akan merungkai unpack. Baiklah, dalam unpack terdapat satu daripadanya iaitu associate, iaitu A, kaitkan. Jadi dalam kaitkan ini,
Inovasi ini dikaitkan dengan DSKP tahun 5. Masalah kurang penguasaan peribahasa dikenal pasti dalam standard kandungan 1.6 dan standard pembelajaran 1.6.2. Pembelajaran tersebut memenuhi kriteria dan ciri inovasi kami iaitu penghasilan secara digital dan menggunakan media elektronik. Jadi berikut merupakan contoh DSKP yang digunakan oleh kami iaitu tahun 5. Seperti yang para hadirin dapat lihat, bagi standard kandungan 1.6, berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertata susila. Bagi standard pembelajaran pula iaitu 1.6.2, berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan jelas daripada media elektronik menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertata susila. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada ahli kumpulan yang lain. Terima kasih kepada saudari Farah Nadia atas perkongsian sebentar tadi. Jadi kali ini kita akan lihat juga sambung juga melihat pada yang kedua, aspek yang kedua bagi Unpack iaitu punca. Jadi antara puncanya dari segi teknik, cara dan penyampaian guru tentang peribahasa kurang berkesan. Selain itu, murid juga bosan dengan pengajaran diberikan dan pelajar juga masih berkurang berpengetahuan serta kemahiran dari aspek seni bahasa. Jadi subjek iaitu S antara kumpulan sasaran iaitu murid disasarkan kepada murid tahun tahap 2 dari sekolah rendah dan antara objektifnya iaitu menggantung murid untuk menggalakkan mereka supaya dapat berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan jelas daripada media elektronik dengan menggunakan ayat yang mengandungi peribahasa secara bertata susila. Jadi questions iaitu Q antara soalan kajian, adakah peribahasa turbo ini mampu menggalakkan murid untuk berbicara dalam menyampaikan maklumat menggunakan ayat mengandungi peribahasa. Jadi fasa yang ketiga itu fasa suggest. Jadi kita akan lihat kepada 5 aspek di sini iaitu dari segi kategori, mudah, radikal, menarik, safe dan lain-lain ataupun others. Jadi yang pertama itu kategori. Jadi peribahasa turbo ini dikategorikan sebagai inovasi digital. Selain itu, inovasi ini boleh dikatakan mudah kerana ia digunakan untuk digunakan dengan cara seperti menekan butang yang sedia ada sehinggalah sampai ke platform yang diingini. Jadi yang penting adalah pengguna haruslah memiliki talian yang stabil. Yang dari segi aspek ketiga, radikal. Jadi peribahasa turbo ini dapat dikatakan sebagai bersifat radikal ataupun menyeluruh kerana mengandungi nota, video serta berkaitan dengan nota dan juga latih tubi. Dan ia juga bersifat menarik iaitu aspek yang keempat kerana ia dapat dijadikan sebagai penghasilan menarik mengandungi video ataupun grafik yang menarik dan juga animasi yang dijadikan sebagai video. Dan dari segi safe juga untuk keselamatan, jadi produk digital ini dikatakan selamat kerana ia dapat menghalang daripada menerima sembarang ancaman seperti kebodaman, ancaman cyber dan sebagainya. Dan aspek lain-lain ataupun others, jadi berdasarkan penghasilan inovasi ini, kami mengharapkan bahawa adanya manfaat serta hasil yang positif terhadap penggunaan inovasi tersebut. Okey, kita akan lihat kepada MOS ataupun M bagi money, O iaitu outcomes, S source dan juga time. Jadi money cost ringgit, jadi inovasi ini menggunakan kos yang rendah itu sebanyak sekurang-kurangnya RM30 untuk membeli langganan internet dan bagi menghasilkan inovasi ini. Jadi keberhasilan ataupun outcomes, jadi antara impak yang telah kami jangka ataupun kami jangkakan iaitu pengguna dapat menguasai penggunaan peribahasa dan dengan lebih mantap dalam penggunaan harian. Di sumber yang kami gunakan iaitu tenaga kerja adalah sebanyak 3 orang. Umpamanya dalam proses kerja kita akan membina aplikasi, mencari maklumat ataupun penghasilan video serta membina soalan yang sesuai. Namun begitu apabila bermain inovasi ini atau menggunakan inovasi ini, tenaga kerja tersebut dapat dikurangkan sekurang-kurangnya 1 orang dan time ataupun masa yang dianggarkan untuk bermain inovasi ini adalah sebanyak 10 hingga 25 minit. Jadi ini kerana terapanya peraturan tersebut merujuk kepada peraturan permainan tersebut. Pemain haruslah bermain sehinggalah daripada petak terakhir kerana ia merupakan tanda tamatnya permainan tersebut. Kita akan lihat pada fasa yang keempat iaitu action.
Jadi dari segi material, ini merupakan prototype awal gambaran di sebelah sini, dan antara platform digunakan iaitu MyLink, LA dan juga PowerPoint, YouTube serta EduCandy bagi menghasilkan prototype awal ini. Dan setelah itu kita akan lihat kepada maklum balas berkenaan dengan prototype 1. Jadi inilah prototype awal dan prototype 1. Jadi antara maklum balas daripada orang awam, latar belakang perlu ditambah dengan corak ataupun hiasan, warna butang yang lebih menarik, label butang lebih ringkas dan jelas. Jadi ini merupakan prototype kedua yang telah ditambah baik oleh kami setelah menerima maklum balas yang diberikan. Seterusnya saya serahkan kepada Pak Ismi untuk menjelaskan lebih lanjut tentang slide yang seterusnya. Baiklah, terima kasih saudari Panai. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan tentang manual penggunaan bagi peribahasa turbo. Langkah yang pertama, anda perlu menekan pautan seperti yang telah diberikan. Langkah kedua, anda boleh merujuk nota melalui butang nota peribahasa. Di situ ada dua nota, satu melalui slide, satu lagi melalui video. Langkah ketiga, kita lihat anda boleh rujuk video menggunakan peribahasa dalam kehidupan seharian. Ia dalam bentuk animasi, jadi anda boleh tekan sahaja butang untuk rujuk video tersebut. Langkah keempat, untuk latihan anda boleh menekan butang latih to be peribahasa dan memilih salah satu permainan untuk bermain. Ada berbagai pilihan permainan, walaupun soalannya sama tapi anda tetap boleh bermain untuk latih to be anda tentang peribahasa. Dan langkah kelima, selamat bermain. Jadi kita beralih kepada fasa yang kelima iaitu refleks. Jadi berdasarkan fasa refleks ini kami dapat mengenal pasti dan kami dapat melihat keberkesanan inovasi kami iaitu peribahasa turbo apabila kami membuat pra-kuis dan juga pasca kuis sebelum dan juga selepas menggunakan peribahasa turbo. Jadi berikut kami dapat kumpulkan melalui data yang dapat dihimpunkan melalui graf tersebut. Jadi kita dapat lihat terdapat 5 responden yang kami pilih dan secara umumnya kita dapat lihat perkembangan dilakukan apabila merah itu mewakili data sebelum dan hijau itu data selepas. Walaupun tidak berlaku peningkatan secara drastik, namun kita dapat lihat perkembangan yang berlaku walaupun sedikit. Jadi daripada graf itu kita dapat lihat bahawa hasil yang kita dapat perhatikan bahawa 5 responden yang diuji mempunyai peningkatan dari sudut markah pra-ujian dan juga pasca ujian yang diberikan. Hal ini memberikan gambaran awal bahawa inovasi kami ini memberikan keupayaan ataupun memberikan galakan kepada mereka untuk menambahkan pengetahuan tentang peribahasa mereka. Jadi dapat juga dilihat hasilnya bahawa masing-masing mengalami perkembangan dalam menggunakan peribahasa turbo. Yang kedua kita lihat dari sudut impak pula iaitu kesan yang berlaku. Jadi kita dapat lihat bahawa berdasarkan graf tersebut juga kita dapat lihat perkembangan yang berlaku walaupun tidak berlaku secara drastik ataupun daripada 20 hingga ke 90 tapi kita dapat lihat perkembangan tersebut jelas menunjukkan impak yang berlaku kepada murid walaupun tidak besar. Jadi itulah merupakan impak yang berlaku apabila mereka menggunakan peribahasa turbo. Dan yang ketiga, kita dapat lihat dari segi keberkesanannya pula. Dari segi keberkesanan, kita dapat lihat bahawa kelima-lima responden berjaya menjawab soalan dan menambahkan pengetahuan mereka tentang peribahasa tersebut. Dan sekaligus ini menunjukkan keberkesanannya yang berjaya terhadap penggunaan peribahasa turbo yang telah kami hasilkan. Jadi itu sahaja pembincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan The Minds atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya kita beralih kepada sesi soal jawab bersama panel hakim. Dipersilakan. Okey, tahniah kepada kumpulan ini kumpulan The Minds. Okey. Betul ya. Kemudian tajuk inovasi peribahasa turbo. Rasanya ada perkataan Melayu yang lebih sedap tak daripada perkataan turbo tu? Ya, sebenarnya turbo tu bukan bunyi best pun. Ada tak? Secara spontan ada tak perkataan lain? Untuk sekarang tak terfikir lagi je. Sekali fikirkan ada banyak perkataan kita tu. Awak kalau tak ada bahasa Melayu pergi bahasa Jawa, tak ada bahasa Jawa pergi bahasa etnik kita yang lain banyak lagi. Okey. Okey, saya nak bertanya satu soalan sajalah.
anda punya penyediaan grafik bagus, banner bagus, memang. Dan saya suka tengok kepada carta alir tu kan. Carta alir tu yang awak tunjukkan tu adalah yang yang prototype kan. Okey, prototype kan. Kenapa tak tunjukkan satu lagi carta alir yang pelaksanaan sebenar. Pelaksanaan sebenar turbo ni. Nak cakap susah peribahasa turbo ni. Okey. Maksudnya macam mana tu? Maksudnya Carta alir yang pertama tu bagaimana prototype awak tu sebelum jadi yang ini, anda berpandu kepada prototype tu kan. Carta yang warna orange fish tu tadi tu. Jadi kalau ada satu lagi carta alir setelah peribahasa turbo ini, inovasi ini dilakukan, buat lagi satu carta alir yang terbaru yang menunjukkan bagaimana carta ini yang terbaru ni, yang turbo ni berfungsi. Itu lebih memudahkan orang memahami lah. Ataupun kalau tak nak carta alir pemahaman keseluruhan pun, mungkin awak boleh buat satu carta alir yang menunjukkan bagaimana proses melaksanakan carta peribahasa turbo ini perlu dilaksanakan oleh pelajar. Contohnya kotak yang pertama, arrow, anak panah kotak yang kedua, anak panah kotak yang ketiga, macam langkah demi langkah lah. Boleh juga. Jadi dia akan menjadikan peribahasa turbo ni dia lebih praktikal lah dan mudah dilaksanakan. Tengok cartanya, carta alirnya, orang dah tahu dah apa itu, ataupun pelajar, murid dah tahu macam mana nak buat. Gitulah. Okey, soalan saya ialah gini. Selepas mengikuti proses peribahasa turbo ni, apa yang sebenarnya peribahasa turbo ni nak fokuskan? Dari aspek pemahaman peribahasa ke, ataupun macam mana dia nak ataupun pemilihan peribahasa ke, ataupun mencipta peribahasa ke, macam mana? Apa yang nak difokuskan? Okey, terima kasih kepada doktor atas soalan yang diajukan sebentar tadi. Jadi berbalik pada soalan doktor, apa yang kami fokuskan untuk peribahasa turbo ini, yang pertama sekali, kalau kita lihat berdasarkan objektif, kami menyasarkan bahawa murid itu boleh menggalakkan murid itu untuk menguasai, bukan menguasai, kita menambahkan pengetahuan mereka tentang peribahasa yang ingin dijalankan. Sebelum itu, doktor mahu tengok tak cara proses, cara kita gunakan peribahasa turbo ni macam mana? Nak tengok tak terlebih dahulu? Saya ni tak sempat tengok. Okey. Nak tengok tak? Ke tak payah? Nak. Okey. Boleh, sekejap saya present screen dulu. Ni pada asalnya dekat handphone pun boleh, tapi sekarang ni saya sekejap saya share screen. Okey, nampak tak screen? Okey, nampak kan? Okey. Kat sini ada 3 butang. Okey, nota peribahasa, video peribahasa dan latih tubi peribahasa. Okey, apabila kita lihat butang-butang ini, kita okey, nampak tak? Dekat skrin saya nampak muka doktor. Belum ada lagi Cak Faiz. Belum. Masih lagi skrin ni, fitting ni. Ya. Masih skrin ni lagi, belum rasanya. Okey. Sekejap. Saya cuba. Jangan laju sangat Faiz. Okey, nampak? Ya, sudah jelas. Nampak. Okay, terima kasih. Jadi pada asalnya kita ada 3 butang, iaitu nota peribahasa, video peribahasa dan latih tubi peribahasa. Okey, apabila kita lihat 3-3 ini, kita kaitkan balik dengan objektif kita. Objektif kita adalah menggalakkan murid untuk menambah pengetahuan tentang peribahasa. Okay. Jadi kita kita akan guna cara lebih kepada latih tubi. Macam contoh latihan ni kita akan lebih pada latih tubi. Video ini pula kita video ini mengandungi animasi yang menggunakan peribahasa dalam kehidupan seharian. Okey, nota peribahasa ini pula mengandungi pelbagai peribahasa serta makna. Contoh macam simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Maksud simpulan bahasa dan juga maksud perumpamaan. Nak tengok tak contoh nota ataupun contoh video? Tekan je lah, tekan. Kita nak tengok. Contohlah kita pergi video kan. Just tekan je. Okey, nampak tak? Nampak Faiz. Nampak video Ya, nampak. Dengar pun ada ya. Okey.
Tunggu. Kenapa kamu nampak tergesa-gesa ni? Maaf mengganggu. Saya nak pergi ke rumah kawan saya. Tapi saya kurang tahu jalan di kampung ini. Itu sebab saya berlari ke arah awak untuk menanyakan rumah kawan saya. Oh, begitu. Boleh saya tahu nama kawan awak? Nama kawan saya Adam. Nama terkenal dia ialah Madam. Oh, Madam. Saya tahu rumah dia. Saudara hanya perlu ikut laluan batang air sehingga nampak sebuah rumah kayu. Itulah rumah dia. Batang air? Iya. Batang air itu simpulan bahasa bagi sungai. Oh, begitu rupanya. Terima kasih, wahai saudari. Sama-sama. Okey, itu contoh situasi pertama yang mengaplikasikan peribahasa dalam kehidupan. Jadi, bila kita balik kepada okey, nampak tak kembali kepada peribahasa tubuh ni? Ya, nampak Faiz. Okey. Lepas tu kita akan beralih kepada contohlah nota ni. Nota ni sebenarnya dalam bentuk slide tapi bila kita tekan dia akan lebih kepada bentuk drive. Jadi kena download lah terlebih dahulu baru kita dapat mainkan PowerPoint tersebut. Contoh macam ni, ada nota penjimpulan bahasa, perumpamaan. Dan kami fokuskan pada dua ni sahaja terlebih dahulu. Okey. Itu untuk nota dan selebihnya latih to be beribahasa. Seperti apa yang kita lihat, platform yang kita gunakan ialah Educandy. Educandy ni macam yang kita dapat lihat dia memang ada banyak bahasa Inggeris kat situ. Jadi kita just pilih lah permainan apa ya. Untuk permainan multiple choice. Okey, contohlah kita tekan multiple choice ni. Okey. Nampak kan permainan ni? Ya, nampak Faiz. Okey, boleh teruskan. Okay. Lepas tu kita main sahaja contoh soalan ni bawa apa? Bawa tangan. Okey, contoh ni kalau betul. Contoh kalau salah ini okey dipendekkan masa. Okey, lepas tu itu saja. Soalan ni ada banyak jugalah sebab apa kita ingin menambahkan pengetahuan mereka melalui latih to be seperti ini. Jadi itu yang kita nak rangsangkan kepada murid-murid. Jadi itu sahaja perkongsian yang kami boleh sampaikan. Jadi seterusnya. Okey, Puan Zakia kalau ada. Kalau ikut yang dibentangkan ni, ia seperti inovasi ini untuk menjawab soalan kan, bukannya untuk memahami peribahasa itu dengan sebenar-benar. Sebab soalan doktor tadi kan, adakah inovasi ini untuk membantu murid mengenal ataupun memahami peribahasa ataupun menjawab soalan yang betul. Kan di situ ada dua sebab saya nampak dekat nota tu tadi pun sikit sahaja peribahasa yang diberi, video pun sikit. Jadi nak memahami dengan sebenar-benar peribahasa tu, masalah mereka ialah murid tu tidak memahami peribahasa, bukannya murid tidak dapat menjawab soalan peribahasa. Saya fikir mungkin perlu dilihatlah kepada problem masalah yang wujud sebenarnya, dan adakah inovasi itu mengatasi masalah itu ataupun inovasi itu untuk menyelesaikan masalah dalam masa yang singkat, iaitu menjawab soalan. Dia lebih kurang apa yang Puan cakap lah, lebih kepada menjawab soalan. Sebab saya rasa sampai besar tau kita memang susah untuk memahami peribahasa kadang-kadang, betul tak doktor? Kadang-kadang kita tahu tak tahu apa makna peribahasa tu. Itu yang kita nak sebenarnya, kanak-kanak itu tahu, bukan semata-mata nak menjawab soalan. Dari segi penerangan saya rasa jelas di situ. Cuma mungkin hala tuju inovasi itulah. Ya. Itu saja daripada saya lah, tak ada yang ni lah. Itu saja moderator. Terima kasih Puan Zaidah dan Dr. Hasnali atas maklum balas yang telah diberikan, dan tahniah juga diucapkan kepada kumpulan The Minds atas penghasilan inovasi yang cukup menarik.
Kita sudah sampai di penghujungnya. Pihak majlis pemohon mengambil sedikit kesempatan waktu di penghujung ini untuk menyata dan menyampaikan sejuta kalungan bunga terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam memastikan program ini dapat dilangsungkan dengan jayanya. Saya mewakili ahli jawatan kuasa Bilik Selari 5 memohon maaf atas segala kekurangan yang berlaku sepanjang kami menjalankan program ini. Jajaran mengkudu Pias Kusuma di Jelah Angsana di Kuala Sedili. Akhir di sini noktah bersama di lain masa bersua kembali. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah semua. Tahniah. Thank you, moderator. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan. Ya, sama. Doktor, kita jumpa di bilik. Doktor, kita jumpa di bilik satu lagi. Sambil peluang ruangan ni. Nak tanya Puan Zakia, kita nak buat moderasi selepas jurus ni ke macam mana? Kita masuk bilik yang mereka sediakan untuk moderasi tu. Okey. Okey, makasih. Okey. Terima kasih. Okay. Terima kasih doktor. Terima kasih Puan.